Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kini bersama saya Nik Hadiah Nik Azman di Keuangan dan Keuangan Islam Channel. Di sini saya akan menjelaskan topik-topik tip-tip serta isu-isu semasa yang berkaitan dengan keuangan dan keuangan Islam. Jom subscribe untuk mendapatkan info-info terkini. Kes zalim Ahlong yang memberi pinjaman wang kepada golongan yang memerlukan tunai makin hangat diperkatakan. Pelbagai cara dan strategi yang digunakan oleh Ahlong untuk menonjolkan diri sebagai alternatif tunai yang mudah dan cepat kepada orang ramai. Namun, sedarkah kita implikasi meminjam wang dengan Ahlong? Terdapat banyak kes yang zalim dan kejam perbuatan Ahlong kepada individu yang meminjam wang daripada mereka telah pun didedahkan oleh media massa maupun media cetak. Antara kes-kes yang menarik perhatian adalah kes di mana 3 lelaki diperlakukan seperti binatang apabila leher dan kaki mereka dirantai serta dikurung dalam lokap buatan Ahlong. Lebih kejam, mangsa hanya dibekalkan dengan sebuku roti untuk setiap 2 minggu dan terpaksa minum air pahit dalam bilik kecil yang dilengkapi tandas itu. Malah, mereka turut dijadikan seperti hamba apabila dirotan jika cuba merayu, membuat bising ataupun meninggikan suara. Wang yang dipinjam bukanlah sebanyak mana. Mereka hanya meminjam 1,500 tetapi terpaksa hadap dengan perbuatan kejam. Implikasinya bukan sahaja kepada individu yang meminjam wang daripada Ahlong, malah kepada anak-anak serta keturunannya. Kita mahukah keluarga kita hidup dalam keadaan ketakutan dan tertekan? Bukan sahaja memberi impak kepada fizikal, malah kepada mental serta rohani seseorang individu. Jangan disebabkan nilai setitik rosak susu sebelanga. Tahukah anda, salah satu alternatif untuk mendapatkan tunai dalam Islam ialah dengan menggunakan ar-rahnu? Daripada Aisyah radhiyallahu anha bersabda, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi secara hutang dan baginda telah memberikan baju besi baginda sebagai gadaian. Apa itu ar-rahnu? Ar-rahnu atau nama lainnya, pajak gadai Islam merupakan institusi mikrokredit yang memerlukan cagaran untuk memberi pinjaman. Ar-rahnu telah beroperasi di Malaysia sejak tahun 1990-an dan di Malaysia permulaan ar-rahnu dimulakan oleh Muassasah Gadaian Islam Terengganu dan diikuti oleh Pemodalan Kelantan Berhad. Ianya telah berkembang kepada institusi-institusi dan perbankan di Malaysia. Bagaimanakah modus operandinya? Dia beroperasi apabila seseorang individu membawa barang gadaian iaitu barang kemas ke ar-rahnu. Ar-rahnu akan menilai dan memberikan pinjaman berdasarkan nilai marhum yang diberikan. Akad dilakukan dan surat gadaian dikeluarkan kepada peminjam. Kebiasaannya ar-rahnu akan memberikan tempoh selama 6 bulan untuk pinjaman. Tetapi sekiranya berlaku ketidakupayaan untuk menebus barang gadaian dalam masa ditetapkan, ar-rahnu akan memberi tempoh lanjutan selama 3 bulan dan 3 bulan. Bermakna tempoh gadaian sekarang adalah 12 bulan. Contohnya, Mek Yan merupakan seorang ibu tunggal yang mempunyai 2 orang anak yang masih bersekolah. Mek Yan bekerja sebagai peniaga kecil iaitu menjual kuih di kampung. Mek Yan mengalami masalah kewangan dan ke ar-rahnu untuk mendapatkan tunai. Mek Yan mempunyai emas seberat 20 gram. Jenis emas adalah 916 dan harga semasa segram emas adalah RM253.05. Nilai marhum barang gadaian Mek Yan adalah 253 didarabkan dengan 20 gram adalah RM5,061. RM5,000 ni ke yang Mek Yan dapat? Tak, RM5,000 ni adalah nilai marhum sahaja. Nilai pinjaman adalah 80% daripada nilai marhum. Maksudnya 80% didarabkan dengan RM5,061 bersamaan dengan RM3,542. Jadi nilai pinjaman Mek Yan adalah RM3,542 sahaja. Mek Yan akan diberikan beberapa alternatif untuk menebus semula barang gadaian. Pertama, secara sekaligus. Ataupun secara lamsam. Kedua, secara ansuran. Atau ketiga, jika tidak berupaya,
untuk membayar barang gadaian, Mek Yan boleh meminta tempoh lanjutan. Secara konklusinya, walaupun Ar-Rahnu memerlukan barang kemas sebagai cagaran, ia merupakan langkah yang selamat, cepat dan pantas untuk mendapatkan tunai. Kita tidak perlu hidup dalam keadaan ketakutan dan tertekan dek kerana meminjam wang dengan Along. Apa yang perlu adalah memikirkan bagaimana cara yang bijak untuk kita menebus semula barang kemas kita.